Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, alhamdulillah, syukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul sekali lagi pada petang ini. Okay, terima kasih diucapkan kepada para penonton yang masih lagi bersama-sama dengan kami dalam sesi webinar memperkasakan PDPR dan Pusat Sumber Maya dalam mendepani PKP 3.0. Okay, saya Cikgu Suhaila binti Buhari, merupakan seorang guru di SMK Taman Ehsan yang terletak di Kepong, Selangor, merupakan moderator anda pada hari ini. Tibalah kita pada webinar slot yang keempat, iaitu bertajuk Alat Kolaboratif dalam PDPR, di mana kita akan memfokuskan kepada tajuk Breakout Room dan juga Google Jamboard di dalam Google Meet. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehadiran tuan-puan akan direkodkan di dalam SPL KPM. Pautan link untuk borang pendaftaran bagi tujuan e-sijil dan SPL KPM serta link penilaian webinar akan diberikan di ruangan live chat dan juga di deskripsi video YouTube serta Facebook dari semasa ke semasa sepanjang webinar ini berlangsung. Untuk setiap slot yang diikuti, tuan-puan layak untuk mendapat 1 jam mata kredit untuk SPL KPM serta e-sijil. Oleh itu, kami amat mengharapkan agar tuan-puan janganlah ke mana-mana, terus setia bersama kami hingga ke akhir program. Sekiranya tuan-puan ada sebarang persoalan, tuan-puan boleh ajukannya di ruangan live chat di YouTube dan juga di Facebook. Okay, sedikit pesanan daripada jawatankuasa program, iaitu peserta yang telah mengikuti slot yang pertama sehingga slot yang ketiga pada sesi pagi tadi, untuk mengisi link pendaftaran slot yang pertama sehingga yang ketiga terlebih dahululah sebelum mengisi link pendaftaran pada slot yang keempat ini. Okay, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Okay. Beliau merupakan anak kelahiran Selangor dan pemegang ijazah sarjana muda Sains dan Komputer serta Pendidikan Kimia. Kini beliau bertugas sebagai guru kimia di SMK Tokai yang terletak di Pendang, Kedah. Seorang guru yang berpengalaman dalam mengajar subjek kimia dan juga sains. Beliau juga merupakan jurulatih utama kimia dan juga guru duta STEM. Beliau terlibat secara aktif dalam pertandingan STEM di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri kita. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan Cikgu Siti Hajar binti Abdul Hamid untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan Cikgu Siti Hajar. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Suhaila selaku moderator pada petang ini. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada para hadirin yang setia bersama kami sehingga sesi petang di webinar ini. Okay. Untuk tajuk petang ini iaitu tajuk yang saya rasa amat penting dalam PDPR kita iaitu alat kolaboratif dalam PDPR. Okey, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk berkongsi satu artikel berkaitan dengan pembelajaran online yang saya rasakan ia sangat sesuai untuk kita aplikasikan di dalam kita punya PDPR lah. Okay, berdasarkan kepada artikel an effective blended online teaching and learning strategy during COVID-19 pandemic, daripada Loreko, Christina dan rakan-rakannya mendapati bahawa
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang berkesan ialah blended learning. Okey, di mana dalam blended learning ini ia menggabungkan 5 komponen PDPR yang saya akan terangkan sebentar lagi, dan ia bertujuan bagi mengoptimumkan penggunaan pembelajaran dalam kelas dalam persekitaran talian. Okey. Okay, menarik tu Cikgu Hajar. Apakah blended learning yang ditekankan dalam artikel tersebut? Ya, boleh Cikgu Hajar terangkan dengan lebih lanjut lagi? Okey, boleh Cikgu Suhaila. Okey, dalam artikel ini dia menekankan 5 strategi iaitu discover, learn, practice, collaborate and assessment, di mana dia dikonseptualisasikan untuk teknik pembelajaran campuran. Okey. Tujuannya bagi mengintegrasikan guru, pelajar dan teknologi yang sedia ada bagi menghadapi cabaran pendidikan yang hebat semasa wabak pandemik ini. So, bagaimana ia dilaksanakan? Ya? Okey, cara pelaksanaan dia di mana guru-guru memberikan bahan kepada pelajar mungkin dalam bentuk link YouTube ataupun video YouTube ataupun mungkin dalam pautan web, okey, kepada pelajar, dan memberikan sedikit tugasan, di mana tugasan yang diberikan sebelum pembelajaran online berlaku. So di sini pelajar akan belajar dan discover ataupun dia menerokai dan praktis. So 3 strategi ini dilaksanakan sebelum pembelajaran online dijalankan. Okey, kemudian apa yang perlu dibuat sewaktu pembelajaran online? Okey, sewaktu pembelajaran online, pembelajaran aktif, maksudnya berlakunya pembelajaran aktif ataupun pelajar dan guru mungkin melakukan perbincangan tentang konsep-konsep yang sukar dipahami ataupun melakukan perbincangan berkaitan dengan pengiraan yang agak sukar, ataupun melakukan aktiviti pembelajaran aktif ataupun contohnya perbincangan dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Okey, dan sebelum habis kepada pembelajaran online tadi, pelajar-pelajar akan diberikan assessment. Assessment mungkin berbentuk quizzes ataupun any assessment yang boleh kita lakukan untuk penilaian bagi menguji kepahaman pelajar kita tentang tentang konsep ataupun tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru berdasarkan kepada hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Okey, maaf ya. Okey, Cikgu Hajar, salah satu strategi dalam artikel blended learning yang Cikgu Hajar kongsikan tadi ialah strategi pembelajaran secara kolaboratif. Okey, di sini bolehkah Cikgu Hajar kongsikan apakah alat ataupun tool yang boleh kita gunakan semasa pembelajaran secara synchronize atau yang disebut juga sebagai segerak? Okey, sekarang baru kita masuk kepada tools. Okey, dalam tools ni, so saya dalam webinar ini saya menekankan ataupun fokus kepada 2 tools ataupun 2 alat kolaboratif yang boleh kita gunakan untuk pembelajaran online kita, okey, iaitu Google Meet Breakout Room dan juga satu lagi adalah Jamboard. Okey, dan saya percaya ramai guru-guru di luar sana yang biasa dengan breakout room di Zoom. Okey, Google Meet ada breakout room? Ya, ada. Okey, sebentar lagi saya akan terangkan. Okey, dan ada juga guru yang tidak tahu apakah itu breakout room. Okey, so di sini saya ingin menjelaskan. Okey, breakout room ni adalah merupakan subbilik ataupun kalau kita lihat macam contoh kita buat di dalam kelas yang besar, okey, maksudnya dalam kumpulan yang besar, pelajar dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan yang kecil. Okey, di mana di situlah breakout room ataupun kita pecahkan kumpulan kepada kecil, di mana bagi membolehkan perbincangan kecil berlaku di dalam kumpulan yang kecil. Okey. So apa yang boleh dilakukan semasa breakout room? Okey, pelajar dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam kumpulan yang lebih kecil, di mana pelajar diberi peluang untuk berkongsi idea sesama sendiri sebelum sesi perbincangan dijalankan. Okey, maksudnya mungkin semasa sesi pembelajaran online, guru memberikan sedikit tugasan dalam kumpulan dan memecahkan pelajar kepada
kumpulan-kumpulan yang kecil. Kemudian pelajar akan berbincang dan kemudian sesi pembentangan akan dijalankan setelah perbincangan dalam kumpulan kecil itu selesai. Okey, berdasarkan pada pengalaman saya yang memang menggunakan breakout room kepada pelajar saya dapati ada di dalam minggu kadang-kadang pelajar senyap, dia tidak bersuara. Namun bila kita pecahkan pelajar-pelajar ini kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil, bila kita masuk, kita sertai kepada breakout room yang kecil tu, kita dapati setiap kumpulan kecil itu memang akan menyuarakan pendapat dia sendiri dan kita pun menyediakan jamboard untuk pelajar menulis idea ataupun menulis hasil perbincangan di dalam jamboard. Dan di sini sebenarnya secara tidak langsung ia membina keyakinan dalam diri pelajar dan pelajar juga boleh membina hubungan baik dengan rakan sekelas. Okey. Menarik tu Cikgu Hajar. Apa lagi aktiviti yang guru dan pelajar boleh laksanakan ya dengan menggunakan breakout room ini? Okey, seperti yang saya sebutkan tadi okey, di dalam breakout room hanya ahli kumpulan atau hanya pelajar sahaja yang boleh mendengar apa yang mereka bincangkan. So sebenarnya bila mereka berbincang dalam kumpulan yang lebih kecil ini, mereka tidak segan silulah, maksudnya kita pun tidak ada dan mereka berasa lebih selesa untuk berbincang bersama rakan-rakan mereka. Dan cikgu-cikgu, guru boleh memantau breakout room dengan menyertai mana-mana breakout room yang cikgu-cikgu inginkan dan kemudian cikgu-cikgu boleh melakukan maksudnya bimbingan kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil dan cikgu-cikgu juga boleh melakukan pemantauan berdasarkan kepada papan jamboard yang cikgu-cikgu berikan untuk melihat progres ataupun aktiviti pelajar tadi. Okey, Cikgu Hajar, saya amat tertarik dengan poin memberi peluang kepada pelajar untuk berkongsi idea sesama sendiri sebelum sesi pembentangan dijalankan. Di mana kita sendiri maklum kadang-kadang ada pelajar ni dia kurang selesa untuk berkongsi idea sesama mereka sendiri. Ya. Kan? Jika diperhatikan oleh guru sepanjang perbincangan tersebut dijalankan. Okey, jadi dengan memasang breakout room ini, pelajar tersebut akan berasa lebih selesa lah berbincang dengan rakan-rakan mereka sendiri. Okay, Cikgu Hajar, bolehkah Cikgu Hajar tunjukkan pula bagaimana cara pemasangan breakout room tersebut? Okey, para penonton yang saya hormati sekalian. Okey, pemasangan breakout room ini dia ada dua cara lah. Okey, yang pertamanya dengan menggunakan akaun enterprise lah ataupun yang berbayar lah, kita katakan dia sebagai akaun yang berbayar. Dan yang kedua yang paling sesuai kita gunakan iaitu dengan memasang extension. Tapi di sini saya akan menunjukkan kedua-dua akaun ini. Macam mana kita nak melakukan breakout room kepada kedua-dua akaun. Okey. So sebelum saya pergi kepada bahagian pemasangan breakout room, saya nak kongsikan sedikit sahaja info berkaitan dengan perbandingan akaun tadilah. Okey, ini adalah akaun business starter, iaitu akaun ni adalah akaun yang sedia ada yang kita pakai sekarang, dan akaun business plus ni adalah akaun yang macam kita pakai akaun enterprise lah. Okey, so di sini participants ataupun peserta yang boleh menyertai breakout room Google Meet ya. Cikgu Hajar ada share slide untuk akaun tadi ke? Okey, sorry, minta maaf Okey. So minta maaf. Okey, kalau kita lihat untuk plan yang sekarang sedia ada, kita hanya boleh menerima 100 orang peserta sahaja dalam kita punya Google Meet. Dan maksudnya akaun kita sekarang akaun MOE tu kita berada pada bahagian business starter Cikgu Hajar. Yang basic sajalah. Dan dia tidak ada tools untuk breakout room, tidak ada tools untuk call, untuk question and answer and track attendance, tidak ada lah. Sebab itu Cikgu Sariah tadi membicarakan tentang track attendance dengan memasang extension pada kita punya Google Meet. Okay. So di sini untuk business plus ataupun untuk enterprise punya, dia boleh maksimum sehingga 250 orang peserta dan kemudiannya di sini yang ada tools untuk breakout room. Okay. So saya akan menerangkan sedikit tentang kedua-dua akaun bagaimana nak menjalankan breakout room. Okay. So di sini adalah untuk akaun enterprise. Okay. Saya suka untuk mengajak para penonton untuk hands on maksudnya lihat sendiri bagaimana kita nak buat kita punya kita punya hands on Okay, so di sini Cikgu Suhaila nampak tak saya punya paparan Okey, saya nampak. Okey, terima kasih. Okey, so ini adalah paparan pada kita punya Google Meet bagi akaun yang enterprise tadilah. So kalau kita lihat di sini, saya dah buka siap-siap lah. So kalau kita lihat di sini,
pada activities ini. Okay, kita hanya klik sahaja activities ini. Okay, nampak tak? Di sini ada breakout rooms, ada polls, ada question and answer, ada recording and ada whiteboarding. Okay. Tetapi kalau kita tengok pada kita punya Google Meet, okay, yang ni saya punya Google Meet yang MOE punya. Okay. Kalau kita lihat pada kita punya activities ini, okay, kita klik activities ini, okay. Cikgu Suhaila nampak apa je? Saya nampak kita ada recording dengan whiteboarding. Ya, betul. Kita ada recording dengan whiteboarding sahaja. Okay, tapi tak apa. Okay. Tapi saya akan terangkan dua-dua lah sebab mungkin ada guru-guru yang ada akaun ini. Okay. So, breakout room, kita klik saja pada breakout room. Okay. Main call ni akan ada pelajar-pelajar yang di dalam kita punya Google Meet akan ada list name di sini. Okay, dan bila kita klik pada setup breakout rooms, okay. Okay, cikgu-cikgu boleh lihat di sini ada rooms. Okay, nampak? So di sini cikgu-cikgu boleh tetapkan berapa kumpulan yang cikgu-cikgu nak buat untuk kelas cikgu. Contohnya dalam kelas hari tu cikgu-cikgu nak letakkan 4. So boleh letak 4. So room tu akan letak 4 lah. Okay, kemudian timer ni. Okay, timer ini adalah tempoh masa yang cikgu-cikgu tetapkan bagi membolehkan perbincangan itu berlaku. So kalau contoh cikgu tetapkan, okay, saya tetapkan 10 minit. Okay, 10 minit, okay, habis sahaja 10 minit, tempoh masa 10 minit, pelajar-pelajar akan dibawa balik kepada main room. Okay, setelah diperpecah pada breakout room selama 10 minit, secara automatik pelajar akan dibawa kepada breakout room. Okay, so di sini fungsinya untuk kawalan masa perbincangan tadilah. So maksudnya kita tidak adalah, tak adalah kita nak panggil pelajar tu ke bilik masuk, tidaklah. Okay, so shuffle ni untuk apa? Okay, shuffle ni adalah untuk meletakkan nama pelajar-pelajar tadi secara rawak. Maksudnya Google Meet ini dia auto, maksudnya contoh kita ada 20 orang pelajar dan kita buat breakout room 4. So, bila kita ada 20 pelajar dan breakout room 4, maksudnya satu kumpulan itu ada 5 orang pelajar yang diletakkan secara rawak dan sama. Maksudnya tidak adalah, maksudnya ada yang 3 ke, ada yang 1 ke, tidak. So dia auto. Cikgu Hajar, amat menarik Jadi kita tak perlulah nak susah-susah nak bina kumpulan sendiri kan? Ya. Okey, kalau tadi shuffle tu kita nak hasilkan kumpulan tersebut secara rawak kan? Macam mana pula kalau macam dalam satu situasi kita nak membina kumpulan yang kita pilih sendiri pelajar tu, contohnya kita nak seorang pelajar menjadi mentor dan rakan-rakan dia yang lain tu menjadi mentee. Okey, bagus soalan tu Cikgu Su. Okey, cikgu-cikgu bila pelajar-pelajar kita menyertai Google Meet, nama akan terletak pada main call. Kemudian bila kita klik shuffle, dia akan auto letak pada breakout room. Okey, contoh kita ada pelajar A ni, kita nak masukkan kepada breakout room 2. Mungkin pelajar A, mungkin dalam breakout room 1 terlalu banyak kumpulan yang pandai, maksudnya pelajar-pelajar yang pandai. So kita nak pindahkan pelajar tadi pergi kepada breakout room yang lain bagi membantu pelajar tersebut. So kita hanya drag it here, tarik sahaja nama dia ke sini. Okay, ni saya tak boleh buat lah sebab kita tidak ada pelajar, jadinya kita tarik sahaja di ke bawah dan kita boleh tetapkan ikut kesesuaian. Kalau pelajar tu cikgu saya tak mau masuk kumpulan ni, okay, kita alihkanlah pergi ke kumpulan breakout room yang mereka rasa selesa untuk berbincang dalam kumpulan yang kecil. Okay, saya rasa untuk breakout room yang, okay, kemudian kita akan klik pada open room lah untuk kita memulakan kita punya breakout room. Saya rasa untuk pemasangan enterprise sampai di sini sahaja. Okay, ada apa soalan ke? Nampak begitu mudah cara kita nak menggunakan breakout room, menggunakan akaun enterprise tu Cikgu Hajar. Okay. Tapi macam mana pula sebab kebanyakan kita lah pengguna ataupun guru-guru di Malaysia hanya dibekalkan dengan akaun Google Meet yang starter saja. Jadi kita perlu pasang attention kan Cikgu Hajar? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi lah, maksudnya kita memasang extension. Okey, pemasangan breakout room yang ini yang saya rasa ramai tertunggu-tunggu lah. Okey, so saya izinkan saya share screen sekejap. Okay, so saya share screen. Okay, Cikgu Suhaila nampak saya punya ni? Saya punya paparan Okey, so mula-mula sekali, okay, saya terus hand on Okey, mula-mula sekali cikgu-cikgu boleh buka kepada Chrome Web Store ni. Chrome Web Store, okey.
Nampak paparan ni saya rasa tak ada masalah. Okay, so kita akan ada 3 extension lah. Okay, setakat yang saya jumpa ni memang ada 3 extension, iaitu Google Meet Breakout Rooms by Robert Hudak. Okay, Meet Plus for Google Meet, dan satu lagi adalah Breakout Room for Google Meet. Okay, yang ni adalah yang paling latest lah. Okay, saya dah cuba untuk 3 breakout room ini, dan saya dapati yang paling sesuai, yang paling selesa, yang paling kata user friendly nak digunakan adalah yang by Robert Hudak ni lah. Okay, untuk yang terkini punya yang breakout rooms for Google Meet yang ini, dia sama sahaja penggunaan dia dengan Robert Hudak. Okay, so kita di sini dalam webinar ni saya akan tunjukkan extension bagi Robert Hudak. So klik sahaja Google Meet Breakout Room by Robert Hudak. Okay, dan kita kena install breakout room di sini. Okay, bila ni dia kata remove from Chrome sebab saya dah install lah. Saya dah install untuk saya tunjukkan kepada cikgu-cikgu semua. Okay, bila kita pasang sahaja kita punya extension, dia ada di sini, nampak tak? Ada puzzle di sini. Okay, simple puzzle tu ya di situ. Ya, puzzle ni semuanya, puzzle ni adalah kita punya kumpulan-kumpulan extension yang kita install lah dalam kita punya browser ni lah. So kalau kita klik pada kita punya okay, saya klik pada kita punya breakout room, so kita akan dapat yang ini. Sekejap cikgu saya nak kena masuk. Okay, nampak paparan saya untuk breakout rooms ni? Okay, nampak. Okay, ini adalah kita punya interface bagi breakout room by Robert Hudak lah. Okay, so yang dia ada 2 cara cikgu-cikgu, dia ada 2 cara bagaimana kita nak create kita punya breakout room. Satu dengan cara berjadual. Maksud berjadual adalah sekejap lagi saya akan tunjukkan dengan cara maksudnya kita tetapkan kumpulan yang kita nak bentuk, kemudian kita akan boleh gunakan balik link-link tersebut untuk kelas-kelas yang akan datang. Maksudnya tak adalah kita nak bila kelas sahaja kita baru nak create link. Okay. Dan lagi satu cara adalah cara maksudnya kita secara ad hoc, maksudnya terus buat. Okay. Saya tunjukkan yang pertama dulu, iaitu secara terus lah. Okay. Kalau secara terus, cikgu-cikgu boleh lihat pada course ni. Kalau saya laju, cikgu saya minta tolong tegur lah sebab saya memang selalunya laju sedikit Okay, so kita tengok klik pada course ni. Okay, bila klik pada course kita akan klik pada tambah. Nampak tambah, button tambah warna hijau ni. Okay, ini adalah untuk kita punya main room. So kalau contoh saya ada kelas kimia dan saya nak buat kelas untuk 5 stand A. Okay, contohnya. So cikgu-cikgu jangan lupa save kat sini. Dia kena save. Kalau tak save nanti dia tak ada. Okay, yang pertama dekat course kemudian buat saja dulu dia punya course. Okey, kemudian cikgu-cikgu boleh pergi pula pada room. Okey, bila pergi kepada room di sini, okey, kita kimia dah ada. Okey, kemudian di sini cikgu-cikgu boleh create dia punya. Okey, dia sebenarnya dekat sini, sekejap saya cuba buat. Yang dah ada di paparan tu adalah kelas yang Cikgu Hajar dah buat dah bina sebelum saya bina sebenarnya. Okay, dan sebenarnya kita boleh buang dia. Okey, saya cuba buang. Saya cuba buang dulu sebab tadi saya cuba-cuba. Okey, so sekarang ni ini adalah main dan kemudian kita nak create dalam kumpulan kita punya kelas tadi. Okey. Saya dah okay, technical sikit. Okey, contoh kita nak buat kumpulan 1. Kemudian kita nak buat kumpulan 2. Kemudian kita nak buat kumpulan 3 dan kumpulan 4. Okey. Kaedah yang saya tunjukkan sekarang ni adalah maksudnya dia auto. Dia akan terus create. So kita akan klik saja save. Dia akan terus automatic buat URL link. Nampak di sini. Ada tak? Ada Cikgu Hajar. Ini adalah yang secara automatic lah. Secara automatik maksudnya kita buat kita tak perlu nak buat yang macam kena kaedah yang lagi satu. Sekejap lagi saya akan terangkan. Okay. Kemudian cikgu-cikgu boleh klik pada Meet. Okay. Bila klik pada Meet, okay, dia ada interface yang ini. Okay, sampai yang tak biasa tu saya akan terangkan. Okay. Breakout rooms ni dia akan ikut pada kita punya rooms lah. Contoh kita ada 4. So ni main. Okay, 1, 2, 3, 4 ni sebab saya tak start. So kalau kita start kita boleh tekan ni sahaja. Okey, maksudnya contoh cikgu-cikgu nak pergi kepada breakout room 1. So klik sahaja pada di depan ni nanti akan ada breakout room 1 lah.
dan kemudian cikgu-cikgu boleh on mikrofon dan on video untuk bercakap pada kumpulan 1 sahaja. Okey. Okey, kemudian dah habis kumpulan 1, dah bercakap dengan kumpulan 1, orang kata dah tengok, dah pantau, nak masuk kepada kumpulan 2. Okey, klik sahaja yang ini. Okey, dan kemudian masuk pada kumpulan 2, kemudian cikgu-cikgu boleh sampaikan apa yang nak dibincangkan. Okey. Kemudian contoh kita dah balik pada main room, cikgu-cikgu rasa macam nak terangkan kepada semua breakout room pula. So kita akan gunakan menu yang ini. Maksudnya broadcast to all breakout rooms. So di sini ke semua breakout room akan dapat maklumat yang kita nak sampaikan. Okey. Cikgu Hajar, yang bahagian tepi tu, itu yang ada gambar sound tu, itu untuk apa ya? Okey, ini adalah untuk kita kontrol kita punya, maksudnya kita nak dengar anak-anak murid kita bercakap, kita tak nak dengar, kita akan kontrol di sini lah. Kalau yang di atas ni, contoh kalau cikgu-cikgu duduk pada breakout room 1, okay, breakout room 1, kemudian cikgu-cikgu on atau off, maksudnya dia hanya untuk kumpulan 1 saja. Okay, so ini start class, okay, nampak? Ini ada kelas kimia. Okay, berapa breakout room yang cikgu dah bentuk, kemudian cikgu terus buka kepada open main and breakout. So bila kita klik pada open main and breakout ni, okay, dia akan keluar dalam 2 bentuk. Okay, bentuk yang pertama, dia akan tengok pada setting lah, pada setting cikgu. Okay, bentuk yang pertama kalau cikgu-cikgu letak dalam bentuk separate windows. Maksud separate windows ni, bila cikgu klik sahaja breakout room tadi, dia akan keluar paparan, contoh ada 5 paparan. So dia akan keluar pecah-pecah. So 1, 2, 3, 4, 5 paparan tu pada kita punya Windows ni lah, Windows tadi. Okay, tapi kalau cikgu-cikgu contoh klik pada same Windows, contohlah same Windows, dia akan keluar pada ni paparan 1, paparan 2, paparan 3. So atas pada berapa banyak breakout room yang cikgu bentuk. Okay. So saya harap yang tu clear lah, sebab ini senang sikit sebab kita terus create ad hoc lah, maksudnya boleh on the spot kita boleh buat breakout room. Okay. Lagi satu kaedah adalah contoh cikgu dah rancang elok, nak rancang untuk macam kita sekarang lah, kalau boleh kita tak nak lah setiap kali kelas nak buat breakout room nak kena buat link dia kan, tak maulah nak buat link sahaja. So kita kenalah buat siap-siap secara berjadual. Okey, macam mana nak buat secara berjadual? Okey, so saya terangkan di sini secara berjadual. Okey, ini adalah saya punya paparan MOE, image MOE. Okey, bila saya klik di sini, okey, cikgu-cikgu boleh nampak di sini ada kalender. Okey, jadi kita perlu pergi kepada kita punya email MOE ya Cikgu Hajar. Yalah, sebab memang kita menggunakan MOE kan. Sebab tu kita ambil dekat bahagian kalender ya. Okey, ya betul. So di sini, saya nak terangkan di sini. Ini adalah kita punya paparan kalender. Kenapa kita perlu kalender? Supaya kita boleh maksudnya merancang kita punya kelas awal-awal lagi. So macam contoh saya ada banyak kelas yang saya dah create untuk breakout room. Okay, so contoh saya buat untuk kelas 4 STEM A. Okay, di sini saya dah rancang siap-siap. Pada 24 hari bulan ni saya nak buat breakout room sebanyak 4 kumpulan. Okay, dan cikgu-cikgu janganlah lupa buat dia punya breakout room, buat dia punya main room. Okay, so main room ni kita boleh klik di sini. Okay, contoh saya nak buat pada hari Jumaat contoh. So saya klik hari Jumaat. So di sini cikgu-cikgu boleh tulislah contoh kelas 5 STEM A. Contoh saya buat di sini. Okay. So bila saya buat kelas 5 STEM A, okay, setting di sini, okay, kita kliklah all day. Kenapa saya suka klik all day? Saya tak suka ambil masa sebab saya, in case kalau kita ada macam emergency, link tu kita boleh guna balik. So lebih baik kita selamatkan diri kita dengan kita klik all day lah. Dan cikgu-cikgu kalau nak menggunakannya, maksudnya nak menggunakannya untuk next class, okay, boleh klik pada setting yang ni lah. Maksudnya contoh weekly on Friday. So saya nak setiap hari Minggu, setiap hari Jumaat ni saya nak pakai link ni. So kita set lah siap-siap di sini. Okay, so dah setting siap-siap elok-elok, kenalah create yang ni, tekan add Google Meet video conferencing ni, klik dia. Okay, kenapa kita kena klik dia? Sebab kita nak link dia ni. Okay, nampak ni link dia. Okay, so kemudian cikgu-cikgu jangan lupa save. So nampak kita ada dah di sini. Okay, okay, kita buat seterusnya dengan kita punya breakout room yang lain. So kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. So ada 4 breakout room yang saya nak buat lah untuk kelas saya. Okay, selepas itu, okay, saya tarik sekejap saya punya breakout room ni. Okay, selepas itu cikgu-cikgu nak buat macam mana?
Okey, pergi balik pada extension, contoh saya pangkah balik. Okey, klik pada extension tadi balik. Okey, saya buka pada extension dan saya masukkan dia. Okey, so kita akan pergi pada course ni. Okey, pergi pada course ni. Kemudian cikgu-cikgu boleh maksudnya tulislah kimia. Contoh saya nak buat tadi kelas 4 STEM. Okey, so saya pun save dia. Kemudian cikgu-cikgu klik pada rooms. Okey, sebab tadi saya tak save, so setting ni ada lagi. Kemudian cikgu-cikgu perlu buat apa? Okey, saya buang sekejap. Okey, ini main. Okey, ini kumpulan 1. Ini kumpulan 2. Maksudnya cikgu ajar kita buat setting macam tadi juga kan? Ya, sama, cuma yang ni dia terancang. Terancang. So macam mana kita nak copy paste? Okey, cikgu klik kat sini. Copy sahaja dia punya link ni. Okey, kemudian paste pada kita punya main room ni. So kita pastekan. Okey, so saya pun paste kat sini. Kemudian cikgu-cikgu boleh buatlah untuk kumpulan kedua. Okey, ini sini kumpulan pertama, copy dan kita pun pastekan. Jadi yang bagusnya dekat sini kita boleh menggunakan link ni yang telah kita hasilkan berulang kali Ya, itu kelebihan untuk kita buat secara berjadual lah. Maksudnya yang ini untuk next class kita boleh gunakan balik. Dan cikgu-cikgu jangan risau. Contohnya kalau cikgu-cikgu pelajar yang masuk tu tak ramai. Kat mana saya tak nak, contoh pelajar 20 orang, tiba-tiba yang masuk 8 orang contohlah. Takkan nak buat 4 kumpulan kan. So cikgu-cikgu boleh set di mana? Kita boleh set lah pada kita punya sekejap start kelas ni. Di sini. Cikgu-cikgu nak berapa breakout room? Sedua. Setiga. Atas kita lah kita nak breakout room yang mana satu untuk kita gunakan dalam kita punya pembelajaran hari tu lah. Okey, so ada apa-apa lagi pertanyaan ke cikgu Su berkaitan dengan breakout room ni? Setakat ni saya tengok tak ada pertanyaan lagi. Cikgu Hajar boleh teruskan. Okey, saya rasa untuk yang sekejap. Saya tengok pada mungkin saya telefon untuk menerangkan pada breakout room yang ini. Kita ada timer Kita ada timer pada kita punya meet ni. So timer kita boleh letak di mana? Ada di sini, masa sini. Okey, so kalau kita klik pada timer kita ni, kita boleh set lah berapa minit yang kita nak tetapkan untuk perbincangan kita tadi. Okey, so mungkin kalau kita nak letakkan 10 minit untuk perbincangan, okey, dia akan pecah pada breakout room dan dia akan kembali balik kepada main room tadi. Okey, sebelum saya terlupa, contohnya cikgu-cikgu nak maksudnya nak memberikan link awal kepada pelajar. Mungkin cikgu-cikgu dah tetapkan kumpulan 1 siapa, kumpulan 2 siapa, kumpulan 3 siapa. Kemudian semasa di main room, cikgu-cikgu boleh assign pelajar-pelajar tadi dengan link-link tersebut. Contoh kita dah buat 3 link tadi. Okay, kita copy sahaja. Okay. Kemudian cikgu-cikgu boleh klik pada ni dia. Okay, ini adalah ruang chat kita dan kita boleh paste sahaja kita punya breakout room tadi lah. So mungkin pelajar boleh klik mana-mana link yang telah ditetapkan oleh guru lah. Okay. Dan saya rasa untuk breakout room, sekejap saya tengok lagi sekiranya ada apa-apa yang kita tertinggal. Saya rasa okey, tidak ada apa-apa. So cikgu Su untuk breakout room, kalau ada soalan boleh ajukan lah. Okay, nanti soalan kita akan bawa pada sesi terakhir Cikgu Hajar. Baiklah. Okay. Terima kasih Cikgu Hajar di atas penerangan yang sungguh menarik mengenai pemasangan breakout room itu tadi. Jadi bolehkah Cikgu Hajar terangkan pula dengan lebih lanjut mengenai Google Jamboard? Okey, baiklah. Cikgu Hajar ada share slide ke untuk Google Jamboard? Sekejap maaf saya terlupa untuk berkongsi slide. Okey, adakah paparan saya okey? Okey, sebelum saya mula, saya punya audio okey? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita masuk kepada tools yang kedua, iaitu Google Jamboard. Okay, saya suka kombinasi antara Google Jamboard dengan breakout room sebab kedua-duanya saling lengkap melengkapi untuk membolehkan pembelajaran kolaboratif itu berlaku. Okey, so kalau sebelum saya nak terangkan pasal Google Jamboard ni, okey,
saya suka nak berkongsi artikel berkaitan dengan tahap penerimaan Google Jamboard sebagai alat digital dalam e-pembelajaran, oleh Melvina. Di mana dalam artikel ni dia mengatakan bahawa Google Jamboard ni dia merupakan satu alat digital yang dilihat sangat sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 kerana dia boleh mentransformasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi membina kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritikal, kreativiti dan kemahiran berkolaboratif dalam kalangan pelajar. Sebenarnya saya percaya ramai cikgu-cikgu pun dia dah biasa dengan Google Jamboard, dan sebenarnya Google Jamboard ni selalunya kita akan, macam saya akan gunakan bersama-sama dengan Google Breakout Room. Di sini pada Google Jamboard ni, pelajar dia akan merangsang pelajar untuk belajar, untuk bekerjasama dan berinteraksi pada satu papan pintar yang sama. So terlihat pada paparan seterusnya. Kalau kita lihat di sini Google Jamboard ni, pada Google Jamboard ni pelajar dia dapat melakukan sumbangsaran dan berbincang dengan kumpulan yang kecil secara bersemuka pada satu peranti. Nampak tak di sini? Dia berbincang pada kumpulan yang kecil dengan menggunakan satu peranti iaitu Google Jamboard. Di mana hanya dengan satu pautan pelajar boleh mengedit dan berkongsi dengan pelajar lain di dalam Google Classroom untuk berkolaborasi di dalam kelas. So saya tekankan di sini, dia merupakan satu alat kolaborasi yang selalunya kita boleh gunakan dia bersama dengan breakout room. Kalau nak gunakan sahaja dia pun boleh. Dan ia boleh digunakan sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan kecil lah, ataupun secara satu kelas pun boleh. So di sini kalau kita lihat pada papan tersebut dia kelihatan seolah-olah macam real time. Maksud real time ni maksudnya macam betul-betul macam real time, walaupun kita mengajar hanya melalui Google Meet. Di mana kita dapat lihat guru dengan pelajar ni berkongsi tugasan lah, maksudnya berkongsi hanya pada satu papan. Maksudnya kalau dalam kelas tu papan putih tu lah kita kongsi bersama-sama. So kalau kita lihat di sini, Cikgu Suhaila, saya ingin kongsikan berkaitan dengan pemasangan Google Jamboard. Silakan Cikgu Haja. Sebelum tu saya ingin sharekan skrin. Cikgu Haja, kita ada satu soalan daripada penonton. Boleh tak saya nak baca sekarang? Boleh. Daripada Akila Fauzi, dia tanya, student perlu install juga ke extension untuk breakout room? Tidak perlu. Jadi guru sajalah yang perlu. Sebab student hanya dapat dia punya link sahaja. Hanya guru sahaja yang perlu install lah. Hanya guru sajalah yang perlu install. Tak perlu, tidak perlu lah. Maksudnya dia hanya perlu cikgu yang akan create lah dia punya breakout room, dan kemudian akan bagi pada pelajar, dan kira pelajar hanya klik join dan nanti dia join link itu saja. Link breakout room tadi. Ada apa-apa soalan ke berkaitan dengan breakout room sebelum saya pergi kepada pemasangan Google Jamboard? Cikgu Haja teruskan dulu dengan pemasangan Google Jamboard. Baiklah, saya cuba kongsikan Google Jamboard. Adakah saya punya paparan nampak Cikgu Suhaila? Saya nampak paparan Google Jamboard tersebut. Google Jamboard? Sekejap saya. Kalau sekarang ni nampak tak paparan saya punya email? Tak nampak Cikgu Haja. Saya nampak paparan bekerja, slide yang ditulis bekerja dengan Jamboard. Sekejap saya cuba share semula. Baiklah. Saya setting. Boleh? Saya nampak paparan email tersebut. Alhamdulillah. So kita lihat, ini adalah paparan email saya. Jangan tengok. Kita klik pada kita punya, nampak ada titik 9 ni kan. Kalau kita tarik ke bawah, Cikgu Suhaila, kalau saya terlaju macam kereta api, tolong tahan saya sekejap. Boleh teruskan Cikgu Haja. Kita ada dalam, saya rasa 17 minit lagi. Ini adalah Google Jamboard.
Saya ulang balik kalau mana yang terlepas okey, ini adalah Google Jamboard. Okey, macam mana kita nak pergi kepada Google Jamboard? Dia ada dua cara Satu, kita terus bagi kepada daripada Google Meet kita, dan satu lagi adalah contoh kita nak bagi tugasan awal prakerja kepada pelajar. Kan kita dah bincang pada blended learning, kita nak bagi prakerja kepada pelajar, kita boleh juga menyediakan tugasan menggunakan Google Jamboard. Maksudnya kita akan memberikan link Google Jamboard tadi kepada pelajar. Okey, di mana Google Jamboard tadi dia ada pada kita punya, tekan Google Apps. Kemudian, boleh klik pada media Jamboard ni. Okey, so kita klik pada Jamboard. Okey, ini adalah saya punya Google Jamboard yang saya dah gunakan Sekejap, macam-macam lah Google Jamboard saya. Okey, so dalam Google Jamboard kita ni, kalau kadang-kadang ada cikgu yang dia dah buka pada Google Meet tapi dia tak tahu mana nak cari Google Jamboard. Okey, kat sini lah kita punya orang kata koleksi Google Jamboard yang kita dah create bersama pelajar-pelajar kita. Okey. Untuk menggunakannya, kita hanya klik pada New Jump. New Jamboard lah tu. Okey, klik pada New Jump. Okey. Kalau lihat pada ini adalah paparan Jamboard kita. Okey, Cikgu Suhaila nampak ke dah? Saya nampak. Nampak warna apa? Kosong kan? Kosong Cikgu Hajar. Kita boleh klik, kita boleh tulis rename kita punya Jamboard. Kita rename Jamboard kita, contoh kita nak bagi tugasan tentang Redux, contoh kita nak bagi Redux. Sebab saya ajar kini saya cikgu-cikgu boleh menetapkan tugasan melalui frame, maksudnya frame by frame. Contohlah cikgu-cikgu dah tetapkan 4 kumpulan. Kat mana saya nak bagi pelajar share? Takkanlah mereka nak share satu slide, maksudnya satu paparan ni. Begini caranya. So dia boleh share. Contoh ini adalah kalau cikgu nampak di sini ada 1 per 1 kan. Cikgu-cikgu boleh tetapkan di sini adalah contoh saya nak ini kumpulan 1 sahaja. So kumpulan 1 cikgu-cikgu klik. Kumpulan 1 4. Kemudian pergi kepada yang kedua. So boleh klik untuk kumpulan 2. Dan kemudian cikgu-cikgu mungkin boleh masukkan soalan di sini. Soalan di sini cikgu-cikgu boleh masukkan. Apa-apa soalan lah yang cikgu nak masukkan. Mungkin cikgu nak bagi assignment kepada pelajar lah. Mungkin ini kumpulan 3 saya buat. Dan seterusnya lah. Dan kumpulan 4 dan seterusnya. So kalau dilihat di sini, pelajar-pelajar sebenarnya dia kalau dia dapat Jamboard ni, dia masa saya mula-mula perkenalkan Jamboard ni, dia masuk sahaja, dia mula nak menconteng. Sebab dia nak try, betul ke boleh conteng? Lepas tu kawan dia pula conteng. Lepas tu ada yang pula yang padam sana lah, padam sini. Masa mula-mula lah, situasi mula-mula saya memperkenalkan Jamboard kepada pelajar saya lah. Kemudian, untuk pelajar menulis, kita boleh tulis di sini pen. Pen. So, dia boleh tulis lah. Sama ada menggunakan mouse. Sama ada boleh menggunakan, dia ada pen pen yang tak adalah pen tu pen mahal pun, tapi boleh tulis sahaja pada kita punya handset lah, pada handset pelajar lah. Kemudian kita boleh set warna apa yang kita nak. Kalau kita nak menandai, kita bertandalah warna merah. Cikgu Hajar, kebiasaannya murid Cikgu Hajar ni menggunakan pen ke ataupun dia menai? Sebenarnya pelajar-pelajar saya yang bagi idea dia kata kalau cikgu nak beli pen tu senang dekat DIY ada, dekat kedai Eco pun ada. Kalau kat tempat saya lah. Dia kata murah. Ada jual di DIY dengan kedai Eco? Dia kata ada sebab dia bukan pen yang mahal yang macam contoh kita nak guna untuk pen surface ke tidak. Itu rasanya kan yang drawing pen kan? Dia hanyalah pen yang boleh sensitif dengan kita punya paparan je. Saya rasa memang dia orang kata boleh belilah. Tapi kalau contoh cikgu saya tak ada pen, tak apa, dia ada banyak alternatif lain. So contoh cikgu-cikgu boleh bagi pelajar hampa boleh tulis kat sini. Tulis, klik lah kat sini, nak tulis apa. Contoh jawapan, type lah contoh. Setelah contoh lah di sini. Ataupun cikgu saya tak mau lah tulis kat sini, ada je pelajar kita alasan dia kan. Saya tak mau tulis kat sini, tak apa. Saya akan bagi pelajar saya tulis di mana? Di kertas. Tulis saja kertas, hampa bincang dalam kumpulan kecil, tulis pada kertas. Maaf, terkeluar pula lorak utara, tulis pada kertas. Kemudian, lepas tu cikgu saya nak buat apa? Kena buat apa? Kita kena klik lah pada add image ni. Bila kita klik pada add image ni, di sini, pada kamera ni, pelajar akan direct
ambil gambar jawapan dia dan upload pada kita punya Google Jamboard tadi. Saya rasa macam interesting lah benda ni, dan tak ada alasan untuk pelajar katakan maksudnya cikgu saya tak boleh buat, sebab saya rasa benda ni sangat mudah untuk kita gunakan. Okey, tapi peringat pada pelajar janganlah pula kenakan kawan dia kan. Contoh dia tekan clear frame, kawan tu dah elok-elok tulis, tiba-tiba dia tekan clear frame, habis semua akan hilang. Itu je dia punya kelemahan dia. Cikgu Hajar, kadang-kadang kan kita dah share dah link Jamboard tu, tapi bila pelajar tu dia nak tulis dia tak boleh. Kenapa? Okey, saya nak terangkan ni. Okey, iaitu pada kita punya setting. Kadang-kadang dia kata, cikgu saya nak masuk kenapa tak boleh ni? Oh alah cikgu terlupa share lah. Kena kat mana ni? Sebab cikgu tak tukar pada setting. Pada private to only me ni kena klik lah. Okey, cikgu soalan nampak tak paparan saya? Saya nampak. Okey, bila kita nak bagi pelajar kita menulis, pelajar kita berkongsi, so kita kena klik pada sini. Okey, so dekat sini kita kena pastikan kita punya setting tu anyone with the link. Kenapa kita bagi anyone with the link? Sebab kadang-kadang ada pelajar kita yang bukan menggunakan akaun MOE ataupun dia tidak menggunakan, maksudnya tidak menggunakan akaun yang kita tetapkan lah. So kita klik saja anyone with the link. Okey, viewer ni untuk kita setting. Contoh cikgu nak bagi nota, tapi nota tu cikgu tak nak pelajar usik langsung. Cikgu tetapkan setting dia viewer. Tapi kalau cikgu nak bagi pelajar cikgu menulis, nak berkolaborasi, okay, so cikgu kena klik pada editor. Nampak tak? So bila setting tu dah ada, baru kita copy link. So done. Siap. Okey, nampak tak kat sini? Okey, saya nak tunjukkan sedikit beberapa hasil pelajar saya yang menggunakan Jamboard yang saya katakan tadi. Boleh ke dia nak menggunakan, maksudnya nak menggunakan kita punya contoh okey. Okey, ini adalah pelajar saya lah. Saya klik sekejap. Okey. Sekejap Okey, ini adalah pelajar saya. Okey. So ini adalah contoh hasil perbincangan breakout room yang kecil lah. Okey. Nampak tak di sini? Pelajar saya dia mengupload nota ataupun mengupload dia punya jawapan dia, dan kalau asalnya mula-mula dia macam ni tau. Jangan terkejut kalau tiba-tiba pelajar upload, kecilnya macam mana cikgu nak baca? Cikgu klik lah sikit kat dia ni, tarik lah dia kat sini. Nampak tak? So bila pelajar boleh share image, pelajar boleh menulis, kan seronok macam tu, adalah interaktif antara guru dan pelajar kan. Okey, kemudian saya bersemangat sikit petang ni Okey, so di sini okey, ini adalah kita punya contoh lah, dan ini saya tanda lah, maksudnya saya berbincang slide by slide untuk pelajar saya lah masa sesi perbincangan ini. Okey, saya nak tunjukkan, saya rasa ada masa lagi lah untuk saya tunjukkan bagaimana nak terus buat breakout room daripada kita punya Google Meet. Okey, so untuk daripada Google Meet, cikgu hanya klik pada activities ni. So bila kita klik pada activities ni, nampak tak whiteboarding ni? Whiteboarding ni walaupun dia tak tulis Jamboard, dia sebenarnya Jamboard lah. Okey, klik pada whiteboarding ni. Okey, so start a new whiteboard. Okey, contoh kalau cikgu-cikgu ada yang daripada yang contoh cikgu dah tetapkan pre-assignment untuk pelajar. Okey, kemudian cikgu nak bincangkan, so boleh pilih terus, boleh upload daripada choose from draft ni. Okey, rasa cikgu Saleh faham kot dah? Okey, kemudian kalau contoh kan kita sebab dia memang dah ada kat dalam Google Meet ni kan? Ya, betul. Okey, so kalau kita nak contohlah nak buat soalan. Okey, contoh bincang-bincang, okey kita nak buat soalan. Okey, pelajar kita akan pecah pada kumpulan, contoh 4 kumpulan. Saya bagi kumpulan 1 jawab soalan 1, kumpulan 2 soalan 2, contohlah. Okay, so kita boleh terus create pada whiteboard ni lah. Nampak dia kan auto keluar. Cikgu Hajar, kita ada 5 minit lagi ya. Dalam, okey. 7 minit lagi untuk presenter. Maafkan saya Cikgu Hajar. Baiklah. Tadi rasa macam masa banyak lagi Okay, sekarang paparan saya nampak tak Cikgu Saila? Nampak. Okay, so ini adalah paparan Google Jamboard yang kita buat daripada Google Meet kita. So cikgu-cikgu boleh tetapkan terus macam seperti yang saya tetapkan tadi. So tambah, okay, macam tu sahaja. Okay, saya rasa untuk Google Jamboard walaupun saya agak laju sedikit, saya harap cikgu-cikgu faham lah. Okay, so untuk setakat ini ada apa-apa soalan Cikgu Su? Okay, nanti saya tengok.
Sekejap. Okey, so sekarang kita beralihlah kepada sesi soal jawab. Okey, so saya akan membaca. Kita ada dalam 6 minit lagi, so kita tengok. Okey, boleh? Okey. So soalan pertama daripada penonton. Okey, boleh saya bacakan soalan Cikgu Haja? Okey, kita ketahui bahawa semasa pembelajaran online, boleh berlaku pentaksiran berasaskan bilik darjah. Jadi bagaimana pentaksiran boleh dijalankan menggunakan Jamboard tersebut? Okey. Soalan apa? PBD pentaksiran bilik darjah. PBD. Macam mana kita nak buat PBD menggunakan Jamboard? Saya suka sangat soalan macam ni. Okey, sebabnya dia ada, kita boleh aplikasikan dalam kita punya PDPR lah, dan kita tahu bahawa PBD ni memang wajib untuk kita jalankan di dalam kita punya PDPR. Okey. Seperti yang kita sedia maklum maksudnya pentaksiran tu boleh dijalankan melalui lisan, mungkin melalui pemerhatian, dan mungkin melalui penulisan lah. Okey. Di sini saya rasa untuk lisan dengan pemerhatian tu cikgu-cikgu sedia maklum lah kan. Okey, tetapi untuk penulisan, contoh saya dah ada hasil kerja pelajar di sini. Okey. Dan cikgu-cikgu boleh menggunakan evidence di dalam kita punya Jamboard. Kita boleh simpan evidence kita di dalam Jamboard kita. Okey, klik sahaja pada more action. Okey, cikgu-cikgu boleh nampak pada download as PDF. Okey, so bila dia keluar, bila kita download dia sebagai PDF, maksudnya kita boleh simpan dia sebagai evidence. Okey, maksudnya kita dah menilai dia. Okey, contoh dia akan keluarlah sebagai PDF di sini. Okey, nampak tak? So kat sini adalah kita punya kita punya evidence bagi pentaksiran PBD kita. Okey, saya rasa jelas tak untuk kita punya soalan tadi? Jelas. Saya rasa kalau saya faham lah, bermaksud kita boleh save as kita boleh PDF. save dia. Okey, boleh kita pergi kepada soalan yang kedua, Cikgu Haja? Ada lagi masa lagi ya? Kita ada dalam 5 minit lagi. Okey. Baiklah. Okey, soalan yang kedua ni agak mencabar sikit Cikgu Haja. Ya ke? Okey. Tapi saya yakin Cikgu Haja boleh jawab sebab Cikgu Haja memang sukakan cabaran. Okey, baiklah. Okey, soalan kedua, apakah cadangan rancangan pengajaran harian RPH dengan menggunakan kaedah blended learning yang menggunakan alat kolaboratif tadi? Saya percaya Cikgu Haja memang ada membuat RPH. Betul tak? Of course lah ada. Of course ada kan. So macam mana Cikgu Haja merancang RPH Cikgu Haja menggunakan blended learning tadi dan menggunakan alat kolaboratif tadi? Nafas kejap sebab soalan ni agak mencabar sikit. Okey. Untuk blended Cikgu learning. Haja boleh minum air dulu. Tak apa, saya tahan sekejap. Okay, untuk blended learning seperti yang saya sudah maklum, 3 strategi yang kita boleh aplikasikan lah sebelum pembelajaran online. Maksudnya kita boleh discover, kita boleh learn and practice. So sebelum kelas pembelajaran online, mungkin cikgu-cikgu boleh memberikan sedikit assignment ataupun sedikit tugasan kecil kepada pelajar berkenaan dengan tajuk yang akan diajar pada hari akan datang, maksudnya hari yang kita nak bertemu pelajar. So kita mungkin boleh menetapkan tugasan mungkin dalam bentuk soalan yang simple soalan. Okey, mungkin contoh boleh letakkan, macam saya suka juga menggunakan Padlet, letakkan soalan pengenalan ataupun soalan intro sedikit kepada pelajar, dan pelajar akan letakkan jawapan semua di dalam mungkin pada Google Jamboard kita juga kita boleh letakkan assignment. Okey, selepas pada tugasan dan kita berikan bahan kepada pelajar, barulah saya akan masuk kepada kita punya pembelajaran online. Semasa pembelajaran online, selalunya kita akan bimbing juga pelajar, sebab kita pun tahu pelajar kita memang selalunya akan nak cikgu terangkan, dia tak puas hati, tapi tak apa, kita terangkan juga. Tapi apabila pelajar dah ada idea ataupun dah ada ilmu sebelum kita masuk ajar, dia memudahkan pelajar tadi untuk faham. Okey, so di situ pelajar dan guru akan berbincang tentang mungkin di situ berlakunya perbincangan, dan di situ juga berlakunya kita boleh buat pecahan untuk aktiviti-aktiviti yang untuk aktiviti berdasarkan pada tugasan kita. Dan juga selalunya sebelum kepada habis pembelajaran online tadi, saya selalunya akan memberikan quizzes lah. Quizzes ni selalunya pelajar saya suka sebab saya akan memberikan reward sikit. Kalau contoh kalau
siapa yang dapat tempat 1 ke tempat 2 ke, kita boleh bagi belanja dia top up. So kat situ boleh dia seronok. Okay, sebabnya kita bagi dia rewards, kemudian kita ada penilaian kat dia dan kita tahu kan kalau pelajar tu tak masuk pada kelas kita, contoh saya bagi 10 soalan je saja. Kadang-kadang 10 soalan tu, satu soalan tak tentu betul lagi. Mungkin masa tu kita tak tahu dia buat apa. So dekat situ kita boleh analisis keberkesanan pembelajaran online kita pada hari tersebut. Saya rasa jelas dengan saya punya penerangan tadi. Sangat jelas Cikgu Hajar. Okay. Ada apa-apa lagi Cikgu Hajar? Saya rasa okey, tak ada apa-apa ni sebenarnya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hajar di atas perkongsian yang amat bermakna tentang kolaboratif tool dalam PDPR, iaitu breakout room dan Jamboard itu tadi, dan juga jawapan yang amat menarik dan juga bernas lah. Di sini saya harap para penonton berpuas hatilah dengan penerangan saya. Saya cuba kongsikan apa yang ada, walaupun tidak banyaklah ilmu saya kongsikan. Okay, sila sambung Cikgu Suhailah. Okey, jadi di sini saya ingin menekankan semula beberapa poin-poin penting yang telah dikongsikan oleh Cikgu Hajar sebentar tadi. Okey, pertama sekali tadi Cikgu Hajar telah menerangkan berkaitan dengan blended learning. Di mana sebelum ni kita ketahui blended learning ataupun pembelajaran secara teradun, di mana dia menggabungkan antara pembelajaran secara tradisional ataupun secara bersemuka di dalam kelas dengan pembelajaran secara online pada masa yang berlainan. Tetapi kini sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, blended learning ini telah berubah bentuk kepada di dalam talian sepenuhnya. Namun ia masih lagi mengekalkan 5 strategi yang penting, iaitu discover, learn, practice, collaborate dan juga assessment. Dan kita tahu bahawa pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid amat menekankan strategi kolaboratif ini. Oleh itu untuk melaksanakan strategi kolaboratif ini secara online, kita memerlukan beberapa tool ataupun alat yang bersesuaian. Tadi Cikgu Hajar dah terangkan, alat yang biasa beliau gunakan semasa PDPR secara kolaboratif dan blended learning ini ialah menggunakan breakout room dan juga Google Jamboard. Sebenarnya saya sendiri memang rasa teruja untuk mencuba breakout room ini dalam saya punya sesi PDPR lah. Terus terang saya memang tak pernah lagi cuba sebenarnya Cikgu Hajar breakout room ini dalam sesi PDPR saya. Dan diharapkan juga agar para penonton dapat mencuba tool ataupun alat kolaboratif ini dalam PDPR tuan-tuan dan puan-puan kelak. Jadi tibalah kita di akhir slot webinar ini. Jadi saya mewakili slot webinar keempat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan slot webinar ini sama ada secara langsung maupun tidak. Jadi di kesempatan ini saya ingin memohon ribuan kemaafan. Andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan slot webinar yang keempat ini. Sebelum berakhir, izinkan saya berkongsi sedikit pesanan guru Buya Hamka yang amat saya kagumi kepada warga pendidik. Bebanmu akan semakin berat, jiwamu harus kuat. Tetapi aku percaya langkahmu akan berjaya, kuatkan peribadimu, wahai guru-guru. Saya percaya guru-guru yang menyertai webinar hari ini merupakan guru-guru yang hebat yang ingin menambah baik PDPR kita demi anak-anak bangsa. Tahniah Cikgu. Untuk makluman para penonton sekalian, program webinar kita akan berhenti buat seketika. Kita akan mulakan slot yang kelima insyaAllah pada pukul 3.45 petang. Para peserta diingatkan lagi untuk mengisi link penilaian webinar serta link pendaftaran yang tertera di YouTube untuk tujuan EasyJet dan juga pendaftaran SPL KPM. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.